Sesuai dengan namanya yang membawa maksud aman dan damai dalam bahasa Mandarin, Taiping pastinya sebuah bandar yang menarik untuk dikunjungi. Tujuan saya nak buat time-lapse ni ialah sebab saya sendiri pun nak tengok bagaimana suasana Taiping pada waktu malam. Selain membuat rakaman time-lapse, Zahid dan kru produksi teruja untuk meneroka bandar warisan yang pernah melakarkan 1001 sejarah ini. Saya Zahid, saya seorang jurufoto time-lapse. Misi saya ialah untuk mengambil gambar mengenai kecantikan Malaysia pada waktu malam. Taiping terletak di koordinat 4.8 darjah utara dan 104.7 darjah timur. Taiping terletak di atas muka bumi yang tinggi, terutamanya di bahagian Bukit Larut. Gunung hijau yang berketinggian 1,448 meter adalah gunung paling tinggi di bekas ibu negeri Perak ini. Cukup membanggakan apabila Bandar Taiping diiktiraf sebagai bandar ketiga paling lestari di dunia dalam anugerah 100 destinasi paling lestari 2019 sempena International Tourismus Boss ITB, sebuah pameran perdagangan pengembaraan di Berlin, Jerman. Taiping merupakan bandar yang menerima taburan hujan tertinggi di Malaysia. Bandar ini akan menerima hujan yang lebat dalam hampir 320 hari setahun. Pengiktirafan ini sedikit sebanyak menjadi perangsang untuk Zahid dan kru produksi terus membuat rakaman sebaik tiba di Bandar Taiping. Kalau ikut buku dan pengalaman sebelum ni, ketika saya muda, Taiping ni dia karakter cuaca dia macam pagi dia cuaca baik sampai ke tengah hari, sampai ke 2 pukul 3 tu kemungkinan besarnya hujan akan turun. Jadi hujan turun sampai pukul 5 begitu, dan selepas pukul 5 tu itulah hujan dah habis, dan ketika itulah orang banyak melakukan aktiviti riadah di sekitar Taiping ni. Dan pada waktu malamnya boleh dikatakan akan berkabus. Bahaya ni, saya kena pakai sesuatu supaya ada kenderaan dapat lihat saya. Menjadi cabaran buat Zahid untuk membuat rakaman di tengah Bandar Taiping kerana keadaan yang berkabus. Taiping ni banyak benda yang pertama di Malaysia. Mungkin ini juga salah satu tarikan utama kenapa perlu ke Taiping lah dari segi pelancongannya. Sebab ialah ada benda yang benda pertama ni mungkin signifikan bagi setengah orang dan mungkin tak. Tapi bila banyak benda pertama ni maknanya banyak peninggalan British di sini. Yang mana yang ni ialah salah satu yang saya rasa perlu lebih diwar-warkan. Bandar Taiping turut dikenali sebagai bandar yang pertama kerana sejarah mencatatkan banyak binaan serta kemudahan pertama terbina di bandar warisan ini. Di antaranya termasuklah Hospital Taiping yang dibina pada tahun 1880 diiktiraf sebagai hospital tertua di Malaysia. Taman Tasik Taiping sebagai taman tasik bekas lombong biji timah pertama diwujudkan. Penjara Taiping yang ditubuhkan pada 1879 merupakan kompleks penjara pertama dan tertua di Malaysia. Zoo Taiping juga diiktiraf sebagai zoo tertua di Malaysia serta banyak lagi binaan yang pertama terbina di Taiping. Selain sebagai tarikan pelancong, penduduk setempat pastinya mempunyai kisah tersendiri yang memupuk rasa cinta terhadap bandar kelahiran mereka ini. Saya pilih lokasi Taiping sebab Taiping ni tempat yang saya lahir dan membesar. Jadi dia ada nilai sentimental lah untuk saya. Bagi Zahid, menjadi anak jati Taiping dan melihat bandar kelahirannya membangun sepanjang usia mudanya merupakan satu pengalaman yang cukup manis. Bagi saya mungkin berat sebelah kan, tapi bagi saya, kita ambil contoh kalau kita sampai Taiping, kita dijemput oleh sebuah pekan yang mana ada berlatar belakangkan bukit. Jadi bagi saya sebelum sampai Taiping tu pun dah dapat rasa vibe atau suasana tu, okay, kita dah sampai Taiping. Seperti Taiping yang menggamit nostalgia kepada sesiapa sahaja yang mengunjunginya, begitulah juga Zahid
mengimbau kenangan membesar di Taiping. Taiping ni dari segi nilai sentimental dia, ya saya membesar di sini. Lepas tu bila dah masuk sekolah kan di mana Taiping ni, sampai ke kaki Bukit Larut, sampai ke sungai-sungai sekitar Taiping ni adalah tempat kami kecil-kecil dulu mengayuh basikal selama beberapa km untuk mandi sungai. Sebelum berhijrah ke Kuala Lumpur dan seterusnya merantau ke negara luar, Zahid selesa menghabiskan usia remajanya di Taiping. Zahid mengambil kesempatan berada di Taiping untuk bertemu dengan sahabat lamanya. Saya bercadang nak jumpa beberapa kawan saya yang saya rasa masih lagi duduk di Taiping. Nombor satunya ialah Abang Non. Non ni saya boleh katakan dia ialah penjaga pintu di Taiping lah sekarang ni, sebab dia yang dia ada kedai di kawasan strategik dan kawan-kawan kalau balik kampung pun akan singgah ke kedai dia. Zahid singgah bertanya khabar dengan seorang kenalan lama yang mesra dengan panggilan Abang Non. Kini Abang Non mengusahakan sebuah pusat kolektif seni dan pelancongan di Taman Tasik Taiping. Zahid dan Abang Non berbual tentang perubahan-perubahan yang terdapat di Bandar Taiping sepanjang peninggalan Zahid. Sekarang ni lagi okey ke 10 tahun lepas atau 15 tahun lepas lagi okey? Susah nak cakap orang tu. Tak ada lah, yang rasa peribadi lah. Secara peribadi, macam mana abang? Sama aja kalau ikut. Memang sama. Cuma orang dia aja yang lain dengan cara hidup dia jadi. Dulu Zaid ada. Alah Zaid jarang-jarang ada. Jadi cepat lah. Bukan jarang-jarang, tak ada dah. Selain gaya hidup penduduk Taiping yang beredar mengikut zaman, Abang Non juga menyaksikan pembangunan pesat yang sedang berlaku di Taiping. Bagi saya, Rain City ni adalah satu tempat perjumpaan kawan-kawan di samping tempat golongan muda di Taiping melakukan program dan aktiviti. Itulah tempatnya cantik dan strategik, saya suka. Zahid melihat potensi besar lokasi seperti Rain City yang diusahakan Abang Non untuk dikembangkan menjadi salah satu tarikan utama di Taiping. Bagi Abang Non yang memilih Taiping sebagai tempat beliau menetap, pihak berkuasa tempatan serta pihak penggalak pelancongan wajar memberi tumpuan khusus untuk merancakkan pelancongan di Taiping, termasuklah daerah-daerah sekitarnya. Selain berbangga dengan ciri-ciri yang terdapat di kampung halamannya, Zahid mempunyai impian agar suasana aman dan damai di Taiping dapat terus dipelihara. Secara peribadilah, bagi saya, apa yang ada di Taiping sekarang ni dah cukup dari segi pembangunannya. Saya tak harap langsung Taiping akan lebih maju daripada apa yang ada sekarang ni. Sebab saya duduk di Petaling Jaya. Jadi kalau saya balik kampung, feeling saya macam saya duduk Petaling Jaya. Jadi saya rasa macam saya dah hilang suasana hometown saya. Jadi saya harap dari segi pembangunan dah cukup. Semua dah ada. Apa lagi nak, shopping mall ada. Kan semua segala-gala ada dah lah. Bagi Zahid, untuk melestarikan kedamaian Taiping, semua pihak perlu menghayati dan memupuk nilai kecintaan terhadap warisan yang sedia terbina di sini. Saya dalam proses tengah edit gambar-gambar yang saya ambil di Taiping, gambar dan time-lapse, dan saya boleh katakan, ialah bila fotografi ni ada benda yang kita nak dapat dan ada benda yang kita tak boleh nak dapat. Pulang ke kampung halaman bukanlah satu alasan untuk Zahid mendapatkan rakaman gambar dan time-lapse dengan mudah. Cabaran tetap hadir. Cabaran inilah yang membuatkan Zahid mempelajari sesuatu yang baru setiap hari. Time-lapse Taiping pada waktu malam ni bagi saya satu kerja yang saya tak siapa pun buat lagi. Kan, jadi sebab saya pun teringin nak tengok bagaimana suasana Taiping pada waktu malam ni. Jadi saya sukalah buat benda ni. Besar harapan Zahid agar rakaman-rakamannya di Taiping dapat menjadi satu dokumentasi untuk dikongsikan kepada generasi yang akan datang, seperti mana Zahid dan seluruh warga Taiping mewarisi kedamaian dan warisan yang terdapat di Taiping, Perak Darul Ridwan.
Dalam episod Semalam di Malaysia kali ini, Zahid dan kru produksi akan mencuba satu pengalaman merakam gambar dan time-lapse yang berbeza di Pantai Timur. Rasa perlunya saya untuk ke Kelantan untuk mengambil time-lapse mengenai musim Tengkujuh. Dan lebih susah lagi, musim Tengkujuh pada waktu malam. Monsun Timur Laut yang bermula awal November hingga Mac setiap tahun membawa hujan lebat di negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, termasuklah di destinasi pilihan Zahid, Bachok, Kelantan. Saya pun sebenarnya susah nak buat kerja waktu Tengkujuh ni, dari segi tripod ke macam composition ke, sebab yalah angin pun kuat. Jadi kita tengoklah apa yang akan jadi nanti. Saya Zahid, saya seorang jurufoto time-lapse. Misi saya ialah untuk mengambil gambar mengenai kecantikan Malaysia pada waktu malam. Bachok, salah satu daripada 10 jajahan yang terdapat di negeri Kelantan. Terkenal sebagai perkampungan nelayan, Bachok terletak kira-kira 35 km dari barat daya Kota Baru. Zahid dan kru produksi cuba untuk tiba di Bachok sebelum matahari terbenam bagi membolehkan mereka meninjau lokasi yang sesuai untuk membuat rakaman. Sekarang ni saya tiba sini waktu maghrib. Jadi akan ada perubahan rancangan yang mana saya perlu adaptasi dengan keadaan dan ketibaan saya, dan saya rasa hari ini saya akan kena cari dalam gelap. Maknanya susah sikit lah kan, tapi insyaAllah saya akan cuba. Hari semakin gelap, Zahid semakin kesuntukan masa untuk membuat tinjauan. Tanpa membuang masa, Zahid terus menetapkan lokasi pertama, sebuah perkampungan nelayan. Saya cadang saya nak ambil perkampungan nelayan ni kat sini dengan ada beberapa bot, dan kali ni saya nak buat teknik lain sikit yang mana saya perlukan pencahayan tambahan. Maknanya saya akan ada lampu di sebelah tepi sana dan di sebelah tepi sana. So insyaAllah saya nak cuba. Dengan pencahayaan yang terhad serta persediaan yang terbatas, Zahid berdepan cabaran untuk membuat rakaman. Cabaran dia ialah saya cuba ambil gambar berdasarkan apa yang ada di situ. Dari segi suasana dia dan composition dia, boat dia ke, apa suasana di situ. Dan cabaran dia itulah ada rumah-rumah orang yang mana dari rumah tu dia menghasilkan cahaya yang lebih, walaupun saya cuba pakai filter ke apa ke, tapi dia masih lagi tak cantik betul-betul lah. Yang tu cabaran dia di kampung nelayan ni. Untuk mendapatkan hasil yang terperinci, meletakkan pencahayaan tambahan pada kedudukan yang tepat adalah amat penting. Lokman bertanggungjawab membantu Zahid untuk meletakkan pencahayaan pada kedudukan yang sepatutnya. Zahid dan kru produksi perlu membuat beberapa percubaan rakaman kerana pencahayaan tambahan kurang memberi kesan kepada gambar yang dirakam. Saya cek lighting yang kawan saya buat tadi. Sebenarnya tak beri impak yang sangat lah kepada footage ni, sebab nanti saya akan gelapkan di sebelah bawah. Jadi tak apa, sekarang ni saya nak set up untuk kamera yang lagi satu di seberang sana. Tu lampu yang kita tembak tadi dia macam dah tak guna lah. So ubah ke depan sikit lagi, sebab depan tu dia gelap sikit, nak bagi cerah lagi. So kita kena ubah lampu tu ke depan sikit lah. Malam semakin larut dan angin semakin bertiup kencang. Zahid dan kru produksi masih tidak berganjak untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah merakam perkampungan nelayan, Zahid dan kru produksi beralih ke benting besar untuk merakam ombak besar. Zahid dan kru produksi sedar misi mereka kali ini berbeza dengan pengalaman sebelum ini kerana terpaksa berdepan dengan faktor cuaca yang di luar jangkaan. Saya rasa tengah air pasang, jadi ombaknya pun kuat. Jadi saya kena pakai raincoat, sebab jadi saya sekarang dah basah sikit dah sebenarnya ni. Dan itulah sekarang saya tengah fikir macam mana tak nak bagi kamera pun basah juga. Agak susah lah sebenarnya nak bagi kamera basah tu. So aku naik lah. Cabaran semakin getir, angin semakin kencang. Kalau ombak jangan lari. Wah, kuat angin.
Kuat betul lah. Kira macam kalau kita tengok pokok-pokok dia beralun semua, lepas tu angin dari ombak tu, lepas tu ombak tu pula memang masa tu paling kuat. Jadi masa tu yalah kan, ada yang sebenarnya bukan takut air tapi tak nak kena air. Satu dekat badan, lepas tu tak nak basah, lepas tu tak nak bagi kamera basah. Ketika membuat rakaman, Alif yang berperanan sebagai pengarah telah mengalami kemalangan. Saya terlalu fokus di skrin kamera. So saya tak nampak keadaan ombak tu. Bila saya rasa kali tu ombak terlalu besar sehingga nak membasahi saya dan kamera. So saya sendiri angkat kamera dan saya pun tak nampak apa yang saya pijak. Kemudian tu saya terjatuh ke bawah benteng. Dan tak ada apa, sofa basah sikit je. Cuma kasut baru kotor. Mujur Alif hanya mengalami kecederaan kecil dan masih mampu meneruskan rakaman. Penggambaran diteruskan dengan meneroka panorama malam di sekitar Bachok. Selepas balik daripada kawasan benteng yang ombak tinggi tu, kan, saya cuba lalu keliling kampung di situ dan di hujung kampung tu ada muara sungai. Jadi memang yang muara sungai ni memang dalam plan. Zahid bertambah teruja untuk merakam panorama di muara sungai yang tidak mempunyai pencemaran cahaya. Kita sekarang ni dekat, saya rasa, Kuala Sungai, di sebuah kampung nama Kampung Kuala Pak Ahmad. Dan bila sampai dekat titi besar ni, kereta saya tak boleh masuk. Jadi saya berhenti dan saya tengah meninjau keadaan kat sini. Zahid dan kru produksi ditemukan dengan sebuah jambatan yang unik berlatarkan bulan penuh yang mengilhamkan sesuatu untuk dirakam. Masa tu bulan penuh tapi ada banyak ketikanya awan menutupi bulan tu. Jadi pergi satu jambatan tu menuju ke tempat pendaratan Jepun yang pertama di Tanah Melayu tu. Dan di situ memang bagi saya tu gunanya teknik long exposure ni kan, walaupun dalam keadaan gelap tapi kita masih boleh ambil gambar ketika tu. Sebelum ke destinasi terakhir, Zahid dan kru produksi turut meneroka keindahan Pantai Senok yang turut dikenali sebagai Pantai Nami kerana barisan pokok ru yang indah menyamai suasana di Pulau Nami, Korea Selatan. Di rumah api ni, yalah, bagi saya rumah api ni cantik untuk difotokan. Dan di situ saya cuba ambil gambar matahari naik. Sebab saya rasa sebelum ni saya banyak ambil gambar matahari jatuh je. Jadi ini kelainan lah. Untuk shot rumah api ni, saya mengambil dalam 260 keping. Dan tiap-tiap kepingnya mengambil masa kira-kira 5 saat. Jadi jika didarab semuanya, keseluruhan proses untuk time-lapse rumah api ini saja mengambil masa dalam kira-kira 17 minit. Zahid mengambil kesempatan untuk menikmati suasana yang mendamaikan sementara menunggu matahari terbit. Saya pilih untuk pagi ni ada berdekatan dengan rumah api di Pantai Senok ni. Senok atau Senok ni. Sebab selain nak tunggu matahari terbit, saya nak layan atau nak menikmati alam sekitar, nature sini. Ada bunyi ombak, ada pemandangan yang saya jarang tengok di Kuala Lumpur. Sebenarnya itulah selepas beberapa trip ni saya dapat pelajari yang penting ialah nombor satu ialah research atau pengetahuan yang saya perlu ada sebelum sampai ke lokasi tu. Lepas tu nombor dua yang penting ialah masa. Jadi walaupun dalam kekangan masa yang saya ada, saya cuba buat yang terbaik. Juga dari situ ada juga keadaan yang tak membantu, macam bila saya pergi banyak juga tempat yang saya nak ambil gambar, tapi bila dah ambil gambar, bila saya tengok
secara detail atau saya zoom, banyak sampah lah yang tu bagi saya boleh cuba cuci atau hilangkan masa post produksi, tapi yang tu bukan yang apa yang saya nak buat lah kan. Saya tengok di Rumah Api, di Pantai Nami kan, banyak tempat lain lagi lah, banyak yang timelapse saya yang saya kena tak boleh pakai sebab nampak ada ialah sampah-sampah ni. Di sebalik kepuasan meneroka panorama malam di Bachok, Zahid turut menyatakan hasratnya untuk melihat alam semula jadi di lokasi-lokasi pelancongan terus dipelihara. Saya tak cakap kata spesifik di satu tempat ni yang dia bersih ke tak bersih ke kan. Bersih boleh jadi atau tak bersih boleh jadi di Langkawi, di Pekan, di Port Dickson, di Marang, di Kota Baru kan. Tapi yang ni bagi saya dia ialah kerjasama semua. Mungkin pihak perbandaran dah buat apa yang patut, tapi pengunjung, mungkin juga pengunjung tempatan atau pengunjung luar yang bermasalah ni. Jadi bagi saya ini ialah diri masing-masing lah. Bagi saya itu kesedaran yang kena ada. Semalam di Bachok menyaksikan pengalaman yang cukup bermakna buat Zahid dan kru produksi. Banyak perkara baru yang dipelajari setiap kali menghadapi cabaran di luar jangkaan. Bagi Zahid, beliau akan terus mengembara selagi terdaya untuk merakam keindahan panorama Malaysia untuk tatapan generasi masa depan.